Kita dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yahki an rabbih tabaraka wa ta'ala. Daripada sahabat Nabi, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi yang paling banyak sekali hafal hadis Nabi dia. Dan dia bercampur dengan Nabi, mengaji dengan Nabi, berkuliah dengan Nabi, tumpu Nabi ni kali ikut 3 tahun. Ada orang lanjut lebih 3 tahun, 4 tahun. Yang kata Abu Hurairah ni campur dengan Nabi 3 tahun. 3 tahun tu dia sungguh-sungguh mau ilmu sampai dia jadi alim. Kita pun kalau kita bersungguh dia dapat. Manjada wajada. Kalau kita sungguh dapat. Tapi kita duk main-main lebih kurang macam tu, kita takkan rasa apa pun. Ilmu ni dia kena berkawan dengan dia. Mu'nisa fil qabri, dia akan bagi seronok kita di kubur. Dan semua kita tahu Nabi kata ilmu yang manfaat lah ia akan teman dia di kubur dia. Pasal tu ilmu ni dia kena suka betul-betul. Dia kena suka betul-betul. Sahabat Nabi nama Abu Hurairah ni, Allahu Akbar, sebab dialah timbul semua di kalangan sahabat Nabi gila cari ilmu daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada 800 hadis yang mana sahabat ambil daripada dia. Kalau ada 10 pun dah cukup hebat dah, ni 800. Abu Sa'id Al-Khudri 84, yang mana perawi datang daripada yang mana sahabat Nabi direct ambil dengan Nabi ni, ada 800 daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata dia? An Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yahki an rabbih tabaraka wa ta'ala. Daripada Nabi yang Nabi nak meriwayatkan, Nabi nak cerita kat kita benda ni mai daripada Allah. Kita namakan hadis qudsi. Benda ni mai daripada Allah. Dengan arti kata Allah suka satu benda yang Allah suka daripada hamba dia. Qala, kata Nabi, aznaba dhanban abdu, aznaba dhanban abdu. Hamba Allah ni dia buat dosa. Hamba Allah ni aznaba dhanban abdu. Kata Nabi, hamba Allah Ta'ala. Allah kata apa? Allah kata, tengok hamba aku, hamba aku buat dosa, dia kata kat sini. Ada kursi sabdanya, kata Nabi, apabila seorang hamba itu melakukan dosa, aznaba dhanban abdu, hamba aku melakukan dosa, faqala, telah berkatalah Nabi SAW. Allah kata apa? Allah cerita tentang bila kita ada dosa, kita berdosa, lalu kita kata Allahumma ighfir li dhanbi, Allahumma firli dhanbi, ya Allah ya Tuhan ampunlah dosaku, ya Allah ya Tuhan ampunlah dosaku. Mana-mana hamba yang ada dosa, dia tahu benda tu berdosa, terus mulut lidah dia kata apa? Allahumma firli dhanbi, Tuhan ampunlah dosaku, ampunlah dosaku ya Allah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, telah katalah Allah Ta'ala. Apa Allah Ta'ala kata? Tengok Allah kata, aznaba abdi dhanban, aznaba abdi dhanban, hamba aku buat dosa. Bila hamba aku buat dosa, fa'alima anna lahu rabbah, dia tahu, dia memahami di situ ada Tuhan, aku ada Tuhan. Bila aku buat dosa, Tuhan aku duk tengok aku, Tuhan aku duk tengok aku. Fa'alima, dan dia tahu anna lahu rabbah, Tuhan kata bila dia buat dosa je dia tahu aku ada Tuhan, Tuhan memahami, Tuhan duk tengok aku. Yaghfiru dhanbah, yaghfiru dhanbah. Tengok terjemahan dia kata apa? Maka Allah Ta'ala berfirman baginya, hamba aku melakukan sesuatu yang berdosa, lalu dia kata dia memahami bahawa dia mempunyai Tuhan yang dapat mengampunkan dosanya, dapat mengampunkan dosanya. Aznaba abdi dhanban, sesungguhnya hamba aku ni buat dosa. Fa'alima anna lahu rabba, dia tahu, dia memahami dia ada Tuhan, Tuhan duk tengok dia. Yaghfiru dhanbah,
Dia minta, Tuhan ampunkan dosa aku. Tuhan, tak ada siapa yang boleh, aku kalau dosa tak ada siapa yang boleh ampun melainkan Tuhan. Nampak tak? Orang ada dosa, dia mai kat Tuhan, dia merayu dekat Tuhan. Wa yaqadu bi dhanbi. Dia tahu dosa dia ni Allah akan hukum dia. Dia tahu dosa dia ni Allah akan hukum dia. Dia tahu yang kata dosa ni Allah akan azab dia. Thumma 'ada bi dhanbi. Kemudian dia buat lagi dosa. Summa ada, dia ulang balik, dia buat dosa lagi. Allah kata, tengok hamba aku ni. Summa, kemudian dia kata ada, dia ulang balik buat dosa. Faqala, lalu Allah kata, tengok, dia kata, Rabbighfirli. Bila dia buat dosa kali kedua, terus dia panggil nama aku. Tuhan, ampunlah dosaku, dhambi. Ampunlah dosaku, ya Allah. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, bila kita angkat tangan, kita kata ke Allah, ampun dosaku, ampun dosaku. Allah Ta'ala kata apa? Adnaba abdi dhanban. Hamba Allah, hamba aku ni tadi buat dosa. Hamba aku buat dosa. Fa'alima anna lahu rabbah. Dia tahu dia ada Tuhan. Dia tahu dia ada Tuhan. Dia buat dosa ni, Tuhan duk tengok dia. Yaghfiru dhanbah. Dia minta ampun, Tuhan ampunkan dosaku. Wa yu'qadhu bidhanbih. Dia tahu, ya Allah, Tuhan ampunkan dosaku. Sesungguhnya dosa aku ni akan diazab oleh Allah Ta'ala kalau Allah tak ampun aku. Summa ada fa'adnabah. Kemudian dia buat lagi dosa. Bukan berterusan maksud dia. Dia buat dosa, tengok tak bila-bila dia buat lagi. Dia minta ampun pula. Dia mai kuliah, kita tengok. Elok dia mai kuliah, dah habis dia kuliah semua, tengah orang nak bagi nasi lemak dia tak dapat. Celaka betul, aku tak dapat, semua orang dapat. Dia dosa dah. Mulut dia kata celaka macam tu. Itu dapat dua, aku tak boleh bagi satu kah? Terus dia lafaz macam tu, dia kata celaka. Dosa dia kata, ya Allah ampunkan dosa aku. Tuhan kata, tengok, hamba aku ada dosa, cepat-cepat minta dekat aku, Tuhan ampun dosa aku. Dia tahu ada Tuhan. Diri dia ada Tuhan. Tuhan duk tengok dia. Dia tahu, ya Allah, dia minta ampun dengan aku. Tak ada siapa boleh ampun dosa dia melainkan aku. Yang keduanya, kalau aku tak ampunkan dia, dia tahu aku akan azabkan dia. Nampak? Dia berulang-ulang. Dia buat dosa, dia minta ampun. Dia buat dosa, dia minta ampun. Dia buat dosa, dia minta ampun. Summa ada, dia buat lagi, Allah kata. Fa'adnaba, dia buat dosa lagi. Faqala, berkatalah Allah Ta'ala, Rabbir, Allah kita tengok, dia kata, Rabbighfirli, Tuhan aku. Rabbighfirli, Tuhan ampunkan aku, zambi, dosaku, ya Allah. Faqala tabaraka wa ta'ala, telah berkatalah Allah Ta'ala, adnaba abdi dhanban. Hamba aku buat dosa tadi. Fa'alima anna lahu rabbak. Bila dia buat dosa, dia tahu kata di situ. Dia memahami dia ada Tuhan. Dia ada Tuhan, Tuhan duk tengok dia. Yaghfiru dhanba. Tak ada siapa boleh ampun dosa melainkan Allah. Wa yu'khadhu bi dhanbi. Kalau Allah tak ampun dosa dia, dia pasti akan diazab. Maka Allah kata, qad ghafartu, aku Tuhan. Setiap kali dia minta ampun, aku ampunkan dosa dia. Qad ghafartu li'abdi, aku Tuhan, aku ampunkan dia. Fa yaf'al ma syaa. Macam itulah dia buat. Dia buat salah, dia minta ampun dekat aku ampun. Dia buat salah, dia minta ampun dekat aku ampun. Hadis ni muttafaqun alaih. Diriwayat daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tuan kita tulis apa? Hadis di atas menerangkan kepada kita betapa luasnya rahmat Allah. Luas sangat rahmat Allah kepada hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni segala dosa mereka asalkan mereka bersedia bertaubat. Paling suka sekali Allah, manusia ni selalu istighfar, astaghfirullahalazim, minta taubat, minta diampunkan dosa. Sudah menjadi dikata satu kepastian bahawa kita sebagai manusia yang lemah ni sangat mudah dia kata terdorong untuk melakukan dosa. Mengaji ke, berkitab ke, ustaz ke, ustazah ke, ulama, senang kita boleh buat dosa. Nampak tak? Sama ada dia kata yang kita sedar dosa kita ataupun yang tidak sedar. Sama ada dosa kecil atau dosa besar.
Oleh itu dia kata wajarlah bagi kita untuk selalu beristighfar. Beristighfar, minta ampun kepada Allah dan meminta keampunan daripadanya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak berdosa itu pun, Nabi tak ada dosa, yang Nabi minta ampun kepada Allah Ta'ala, beristighfar kepada Allah satu hari semalam dia kata paling kurang pun 70 kali. Itu Rasulullah. Maka kita sebagai hamba, dia kata yang biasa-biasa ni, daripada kalangan umat Muhammad SAW ini, tentu perlu dia kata memperbanyakkan istighfar. Celik-celik mata kita sampai nak tidur balik, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Nabi punya istighfar tak berhenti, nampak tak? Mintalah. Masa Imam Ghazali kata apa? Setiap istighfar ni gugurlah dosa kita. Bila istighfar gugur, Tuhan ada, tiada masalah. Kadang-kadang kan ulama kata, bila banyak kita istighfar, Astagfirullahalazim, bila istighfar banyak, bila kita istighfar, gugur semua dosa kita. Di situ wujudnya Tuhan dekat diri kita. Kita tahu Tuhan ada kat diri, Tuhan ada bersama kita. Di situlah segala masalah tiada. Bila Tuhan ada, yang menyelesaikan masalah adalah Allah. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa betul-betul ni, masalah dia semua jalan keluar dia Allah bagi. Kadang-kadang kita jadi serabut masalah, tak tahu nak selesai ni pasal apa? Pasal apa? Pasal diri kita. Kita cari Allah masa susah aja. Masa susah je kita cari Allah. Pasal tu dia kata perbanyak kali istighfar kepada Allah supaya diampunkan segala dosa oleh Allah Ta'ala. Kita tengok satu hadis Nabi SAW. Menarik hadis ini. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla. Siapa kata? Abdullah bin Umar. Kan? Anak Sayyidina Umar. Apa dia kata? Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah Ta'ala, dia kata yaqbalu taubah, Allah memang terima taubat hamba dia. Yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir, ma lam yugharghir maksud dia nyawa dah sampai ke mana? Halqum dah di sini dah. Bahwasanya Allah Ta'ala Azza wa Jalla menerima taubat. Allah terima taubat kita. Seseorang hamba selagi rohnya masih belum sampai ke halqum. Allah Ta'ala dengar doa kita, dengar istighfar kita, semua dengar. Bila nyawa dah sampai tang sini, masa tu kita macam-macam kita minta tak berhenti. Idza balaghatil halqum wa hina idzin tanzurun. Bila nyawa dah sampai tang sini, Allah akan tunjuk semua drama-drama kita. Tengok drama hang umur 30, 40, 50. Masa demi masa berjalan, hang dengar kuliah, hang dengar khutbah, hang dengar ceramah. Kesemua benda yang hang dengar tu tak membolehkan diri hang bertobat pada aku. Tak boleh. Kalau setiap hari hang buat dosa, hang minta ampun, hang elok balik. Setiap kali hang minta ampun, elok balik. Tapi masalahnya, dosa hang tu berhari-hari susah nak minta ampun dekat aku. Tuhan ajak dekat kita, hari ni dosa, hari ni minta ampun kat Tuhan. Jangan ambil masa yang panjang, kita berkelai kadang berbulan-bulan. Itu orang yang tidak ada istighfar pada Allah. Jiwa dia jiwa yang kotor. Susah amal ibadat orang macam ni. Ada hasad, ada dengki, ada khianat. Tiba-tiba nak pakai telekom pergi haji tu semua bergaduh dengan orang. Ini semua semak perutnya orang. Susah. Hadis ni duk cerita kat kita, hari ni hang buat salah, hari ni hang tahu Tuhan, hang duk tengok. Lah ni juga hang kena bertindak. Jangan tangguh. Jangan tangguh sampai tangguh, jangan. Kita buat salah kat Tuhan, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Dah Tuhan ampun dosa kita. Bila esok lusa pula astagfirullahalazim. Kalau setiap hari kita beristighfar, kita tidur dalam keadaan lega. Tidur dalam keadaan lega. Sampai Nabi kata tu ahlu syurga. Nabi kata kat sahabat tu ahlu syurga tu.
Depa heranlah dia, kami duk puasa Isnin Khamis. Isnin kami puasa, Isnin kan depa puasa. Macam sengong puasa. Kan? Puasa dengan apa nama, beribadat lah, itu macam-macam kami buat. Tapi di ini dengan kami tengok dia puasa korang. Banding dengan kami puasa lebih daripada dia. Semayang pun kami tengok kadang-kadang bila main malam kami semayang, dia tak boleh tidur aja. Lepas tu main pula baca Quran, dia baca sikit je kan macam banyak. Tapi Nabi boleh kata kat dia ahli syurga. Tak mana kaedah dia ni? Dia puasa sampai 3 hari 3 malam duduk dengan dia nak pastikan dia ahli syurga macam mana. Dia duduk dengan dia tengok-tengok ciri-ciri apa tak ada pun. Nak kata kalau dia dengan kami lagi bagus. Akhirnya dia geram, dia bertanya kat dia, apa amalan hang selalu buat? Salah satu amalan aku, dia kata, setiap hari sebelum aku tidur, sebelum aku nak letak kepala aku dekat bantai, kepala aku nak bantai, aku angkat tangan mengadu ke Allah, Tuhan ampunkan dosa aku. Kau ampunkan dosa ya Allah kalau aku dah salah silap dengan orang. Termasuklah aku ampunkan semua dosa yang manusia buat salah kat aku. Aku ampunkan dosa. Ini kerja dia setiap hari. Nabi kata ni ahli syurga. Kadang-kadang kita banyak amal ibadat sekalipun, tapi mulut lidah kita tak nampak ahli syurga. Amal ibadat kuat, tapi mulut kita tak nampak. Mulut kita orang nampak, ya Allah, mulut temperature kan? Dalam masa yang sama orang tak nampak. Amal ibadat kita kuat, Allah. Dalam masa yang sama kita bergaduh dengan orang, ada hasad, ada dengki, ada penyakit zon ni, semua ni penyakit tak elok. Semua tu menyebabkan kita susah nak mendekatkan diri dengan Allah. Maka pasal tu Tuhan kitab ni kata, pintu taubat Allah buka setiap hari. Rahmat Allah Ta'ala, Allah paling suka hamba dia. Buat salah, minta kat dia. Buat salah, minta dekat dia. Buat salah, minta dekat dia. Aku Tuhan berterusan membuka pintu taubat. Sebab Nabi hampa sendiri dalam keadaan dia tak ada dosa, dia minta dekat aku 70 kali kadang lebih. Itu Nabi. Kita tanya diri kita daripada celik-celik mata sampai lani berapa kali yang kita kata Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, Tuhan ampun dosaku. Mudah-mudahan Allah bagi kat kita hidayah, Allah bagi kat kita petunjuk, Allah bagi kat kita semua ilmu yang kita dengar ni, kita cuba nak beramal. Dia boleh jadi keberkatan dalam hidup kita. Allahumma amin. Kita masuk kitab Bulughul Maram. Hadis apa nama Datuk Mufti kata, entah mana? 298 hadis 610. Oh yang tu kan? 610. Betul? Dah tanda dah? Pengurusi? Okey. Pengurusi kata serah pada pihak mufti. Kan? An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata, akhrajahu Imam Abu Dawud. Hadis ni perawi dia nama dia Abu Sa'id Al-Khudri. Kita sendiri tahu siapa Abu Sa'id Al-Khudri, hebat dia. 84 hadis di kalangan sahabat ambil. Pasal tu ulama mengatakan jangan buat dusta, jangan buat bohong tentang hadis dia. Terutamanya dia pembohong terhadap hadis dia. Pasal hadis Abu Sa'id Al-Khudri memang jarang sangat. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri memang bukan jarang, tak ada langsung nak kata dia hadis mungkar atau dia menipu, tak ada. Pasal Abu Sa'id Al-Khudri dalam bab berkenaan dengan orang yang kita sembahyang kena ada sutrah dia. Abu Sa'id Al-Khudri kata kena ada. Tapi kita buat main satu lagi hadis. Abu Sa'id Al-Khudri kata kalau lalu pun tak apa. Nanti kita masuk bab kalau kita dah masuk dah lalu, tengok. Dia sendiri tegas. Macam mana pun Abu Sa'id Al-Khudri kata kena ada sutrah. Kalau kita lalu, ya Allah, kalau perempuan kalau lalu yang main haid batal, kan ada yang tertentulah. Orang lalu di antara tempat sujud dengan kita, dia lalu. Kita tolak dia lalu juga. Kedua-dua teman buat dah. Dia punya sembahyang lingkup, dia tu berdosa bagi pelingkup dia. Ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri.
Mai pula satu pula lagi Abu Sa'id Al-Khudri kata apa? Selalu macam mana pun tidak mendaruratkan sembahyang tetap, tak ada masalah apa-apa. Itu nama dia hadis pembohong mungkar. Nampak ada ini mungkar menipu. Nak tengok pada nganga mai aku buka kan. Jangan ke mana? Masih lagi rancangan yang sama. Muka surat mana? Bab sutra ni. Hadis tak salah ustaz sana. Hadis 200 lebih. Adalah dalam ni. Bab sutra. Dapat tak? Bab sutra. Tak mana siapa dapat hadis tu? Allah. Tuhan tunjuk kat dia. Bab dia daripada 121, muka surat 121, hadis dia bermula dengan hadis dia bermula dengan 242. Pasal bab ni dia tak tulis tau, dia tertinggal tajuk. Muka surat 121 tu bab berkenaan dengan sembahyang kita kena letak sutra. Muka surat 242 sampai mana? Tengok sampai 123 tengok. Ustaz baca terjemahan terus. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi fa arada an-nasu an yakhtadha baina yaday falyadfa'hu fa in aba falyuqatilhu fa innama huwa syaitanu. Hadis muttafaqun alaihi wa fi riwayatin fa inna ma'hu qarinun. Ni hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Nampak ini hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Apa kata dia, tengok. Apabila seseorang di antara kamu solat dengan menghadap sesuatu yang dapat menghalang dia kata dirimu daripada manusia, lalu ada seseorang melintas. Kita semuanya dah lintas. Bila dia lintas, dia kata tegah dia, jangan bagi dia lintas kamu. Lalu dia ni ketegak juga, nak lintas juga, dia lalu juga yang kau ajak ni. Bila dia lalu, dia kata bunuh dia. Dia bukan suruh perang, fayuqatilhu, boleh bunuh dia. Nampak tak? Di situ tak boleh mahkamah ambil tindakan apa-apa pun. Itu hak untuk dia untuk bunuh. Okey? Kerana dia kata orang seperti ini, pasal apa Nabi kata? Yang dia buat, dia lalu tu fa inna huwa syaitan. Dia syaitan. Bukan dia sebenarnya. Pasal diri dia banyak sangat-sangat, diri dia banyak sangat hawa nafsu yang menyebabkan dia berkawan dengan syaitan. Maka Nabi kata kat sini fa inna mahu syaitan qarin. Qarin dia kontrol dia. Qarin dia kontrol dia. Kita tengok kadang-kadang kita nak tengok manusia ni qarin boleh kontrol tak kontrol. Bila kita tegur dia awak hang benda kebenaran. Hang betul-betul syaitan, kita kata kat dia. Hang ni syaitan. Boleh kata tak? Boleh. Memang pun dia syaitan. Nampak tak? Orang yang tak boleh terima kebenaran, nampak tak? Macam kita kata, ya Allah, sembahyang ni, sembahyang sunnah letak atas tangan sini. Dia kata mana-mana. Kita kata hang syaitan. Memang betul dia syaitan. Nampak tak? Orang syaitan ni selalunya dia tak boleh terima kebenaran. Bila kita cakap sikit, muka dia leng, semua dia leng, kita tahu dah yang leng tu tahu dah telinga merah, semua merah, dia syaitan. Masa tu sahabat kata Rasulullah, pasal apa nak bunuh dia? Bukan bunuh dia, bunuh syaitan dia. Fa inna ma'hu qarinun. Qarin dia kontrol dia. Pasal tu kita yang main kuliah ni, qarin kita duduk sebelah kita. Kalau iman kita kuat duduk sebelah, dia tak kontrol kita duduk sebelah saja. Sampai dah, sampai Nabi kata qarin yang takut, yang kuat ni, kalau kita semayang iltafat syaitan. Bila kita semayang dia jolok sini, kita kalih kanan. Sampai Aisyah tanya, ya Rasulullah, pasal apa kawan tu? Apa hukum orang semayang duk kalih kiri kanan? Nabi kata syaitan. Qarin dia duk ada dengan dia, walaupun dia semayang qarin dia ganggu dia. Tambah imam baca panjang dia ganggu. Dia ganggu satu macam tak apa, penyebutan perut, penyebutan imam sakit perut lah. Dia ganggu. Syaitan dia nak bagi dia terkencing, terberak. Pasal jiwa dia ada syaitan. Faham tak? Ni. Abu Sa'id Al-Khudri dalam hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim menunjukkan bahawa hadis ni daripada Abu Sa'id Al-Khudri memang dia tegah. Memang dia tegah sangat-sangat. Tiba-tiba kita buat satu hadis, tengok. 125 tengok. Abu Sa'id Al-Khudri kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tidak membatalkan salat sesuatu pun siapa-siapa yang lintas depan hang. Tetapi tolak macam tu sudahlah. Seberapa yang kamu boleh, dia kata. Nampak tak? Hang nak mampu, nampak tak?
Maka hadis ulama mengatakan hadis ni dha'fun. Dia tak pernah cakap dua wajah, dia cakap dia serius. Abu Sa'id Al-Khudri dia sebut lafazan dalam mana? Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Mai pula lagi satu Abu Sa'id Al-Khudri kata tak apa. Hadis inilah yang kita nak pakai. Pasal tu bila kita semua orang lalu tak apa. Mau debu hang buruh hang tak nampak dak. Kecuali kalau kita semayang, kita tok imam ada kat depan, kita batal. Kita boleh lalu depan orang semayang pasal sutra dia lah tok imam. Kita boleh lalu depan dia tak apa. Tapi kalau dia semayang seorang tak boleh macam kita semayang di depan Kaabah. Boleh lalu tak apa. Pasal yang kiblat yang sutra dia Kaabah. Nampak tak? Jangan kita ambil nas macam tu. Kita kata Abu Sa'id Al-Khudri kita tak apa. Hadis ni tetap ulama mengatakan wallahi sanad ni tidak sampai dha'fun. Mana-mana orang yang ambil dalil ni dia mengakukan mungkar. Jinayah dalam ilmu hadis. Kawan tu tak sebut, dia sebut kawan tu. Pasal tu Al-Hafiz Ibn Hajar Asqalani mengatakan hadis ni kena lempak jauh dia kata dha'fun. Kita kena lempak, tak boleh pakai hadis ni. Tapi sayang, ulama hadis kata jangan pakai hadis ni, kita ambil di tempat kita, kita pakai lagi kita. Nampak tak? Bagi dia Abu Sa'id Al-Khudri kata dia sahabat Nabi, dia kata tidak membatalkan. Kalau kita lalu macam mana pun tak batal. Orang tu lalu, kita tak ada apa, tak bersutra pun tak apa. Nampak tak? Ni nama dia buta perut. Nampak tak? Pasal dia sendiri tegas. Kadang-kadang benda hadis ni yang ulama kata jangan ambil. Itu bukan sebutan dia. Itu bukan dia kata. Hadis ni yang direka-reka, dibuat. Dia perawi-perawi yang tak bertanggungjawab. Ulama tegas. Dalam masa lama ulama kata jangan pakai. Kita pakai. Dan kita guna, kita syarah dalam masyarakat kita. Sayang tak? Ini nama dia ilmu yang tak manfaat. Ilmu yang tak manfaat. Kita boleh masukkan kategori ilmu syaitan. Faham tu? Ni pun satu kategori syaitan. Ni qari nak menguasai dia. Qari buat main satu ilmu. Ilmu nama dia ilmu musnah. Cukup tak kat tu? Patah balik tajuk. Nak cakap tajuk ni, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Apa kata dia qala? La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'nat. Nabi kata Allah laknat. Maksud menunjukkan laknat pada dia? Menunjukkan dia tak duduk di bawah rahmat Allah. Kita yang nak main kuliah ni semua, elakkan diri kita jangan buat perkara-perkara yang dilaknat oleh Allah. Bila Allah laknat kita, Allah tak suka kita, yamqutullah, Allah murka kita. Allah murka kita, susah kita nak dapat rahmat Allah. Susah nak duduk di bawah rahmat Allah. Masing-masing jaga diri masing-masing lah. Termasuk Ustaz cakap ni pun. Utamanya bab-bab berkenaan dengan kencing berak kita kan. Kadang-kadang duduk dalam bilik ayak pun dia kita tengok dia SMS. Aku duduk berak ni nanti saat aku mai. Walaupun dia SMS, dia termasuk perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Yamqutullah ala dhalik. Kita mengaji hadis, kita cubalah. Ada. Kadang duduk sebelah-sebelah dia sembang. Dia sembang. Macam mana? Aku ciri, aku pun sama lah duduk sembang. Nak mampu pada. Kita latih, walaupun anak kita sendiri pun kita latih. Kan? Kita ketuk-ketuk pintu. Ketuk pintu, bapak bagi signal sudah. Bukan kita cakap, "Mak tolong Ustaz bagi mak hang ambil Ustaz tolak aku, sabun tak ada ni tak ada." Dalam tu. Nampak tak? Ni semua kerja kita pernah buat. Walaupun kita mengaji sunnah, kita pernah buat. Saat lelaki saya macam tu. Dia masuk pancung, dia tak ngerti nak ambil tuala. Ni satu bala lah. Tak tahu nak buat dah. Masuk pancung ni daripada mak dia dulu. Daripada mak dia duk ajak sampai saya duk kena bawa tuala. Masuk pancung, tuala. Nak apa dah? Nak masuk hang ambil tuala sendiri. Daripada mak dia ajak sampai ke kita pun duk kena belah dia. Ada faham tu? Nampak tak? Walaupun kita mengaji sunnah benda tu, Nabi kata jangan duk sembang cakap dalam bilik ayat. Pangan ni terbawa-bawa kan? Benda yang laknat ni banyak. Benda laknat ni banyak kan? Jadi kalau boleh kita elak lah. Benda tu kita elak. Nak bagi cantik. Sebelum mati nak jumpa dengan Tuhan, bagi cantik lah. Kita takut. Nabi kata apa? Nabi duk kata rajin cari ilmu. Rajin. Kita cari benda baik, bagus. Kita cari benda baik, bagus. Dalam masa sama kita buat jahat. Semua amalan baik kita masuk syurga, batang tubuh kita masuk neraka. Amalan baik kita tak boleh tolong kita. Kita mengaji. Jadi amalan baik.
Tapi pasal batang tubuh kita jahat, dia tak mau duduk dengan kita, dia tak mau jadi mangsa. Amalan kita tadi akan masuk ke syurga, kita masuk ke neraka Allah Ta'ala. Kadang-kadang amalan kita semua pergi terbang ke orang lain. Pergi terbang, kita pernah mengumpat jeling kat dia, nampak dia tengah-tengah dia buat kuliah tadi, tiba-tiba ustaz bangun. Siapa? Dia terkencing, terberak ke apa dia kan? Dia mengumpat kat aku, nampak dia. Semua tadi terbang kat aku. Kan? Contoh, bukan nak kata apa. La'ana Rasulullah. Nampak tak Nabi SAW kata apa? Ya Allah, Rasulullah SAW nama laknat, dia kata perempuan yang dia kata naihata wal mustami'ata, ni orang perempuan. Sikap ni ada pada orang Arab. Orang Arab dia akan buat macam, tapi kita tak buat ni kot. Tapi kalau kita buat tak tahulah, tak tahu. Naihata ni kalau kita pergi, orang yang pergi tanah Arab mungkin faham maksud hadis ni. Macam kami kan, Syekh kami, itulah cara dia, ya Abdullah, hadha huwal hadis, nampak tak? Bila dia menangis, dia mesti timbulkan rasa sedih, menyesal mak dia nak pergi, nampak tak? Bagi dia panggil orang, jadi panggil orang mai, kadang-kadang keluarga dia tak pandai, nanti kumpulan, satu kumpulan mai, kata apa nama, kumpulan khalifah mai, maka kan dia pamer mai, dia apa nak awak pina nak aku nak dia bakat menangis. So dia nanti start mula dulu, dia kata nak baiklah, nak awak lampi nak boy, aku tak puas dengan anak boy, nak boy hamba cokriah, aku tak ada makan, nak nampak ada kan. Yang ketua ni cakap, yang lain menangis, no bakat menangis, nampak tak? Bila mereka buat drama macam tu, wal mustami'ata, yang lain pun pakat duduk, pakat dengar. Yang dengar tu, yang buat gila tu, dua-dua masuk neraka Allah Ta'ala. Senang sebut. Nampak tak? Nampak tak? Sampai Tok Guru ni Aziz kata, perbuatan meratap ni pun termasuklah lepas mati buat gila-gila, buat kenuri yang tu yang tak ada kaitan, masuk juga. Jadi kita elak diri kita lah. Kalau tak ada sumber yang jelas-jelas tentang lepas mati, jangan buat gila-gila. Nampak tak? Lepas mati tak pernah buat dalam, macam orang Arab nak keluar mayat. Bila nak keluar mayat, dia sembelih seekor kambing. Tanya ke orang Arab, nampak tak? Tambah-tambah pelajar-pelajar nak mengaji ni semua ni, keluar daripada pintu, sembelih kambing, darah tu dia mengalir depan pintu tu, ambil kambing tu bagi makan. Kambing tu pun kata buta perut, nampak tak? Kambing tu boleh cakap, dia sekeh kita, nampak tak? Dia ambil daging bagi makan ke orang. Ini semua perbuatan jahiliah. Hampa kena rasa syukur, tadah tangan, minta pada Allah Ta'ala. Sekurang-kurangnya pengajian hampa ni selalu Allah buka pintu hati apa. Fatahallah lana sudurana li Islam wal iman. Allah buka pintu hati kita. Allah nak bagi agama. Allah nak bagi agama yang betul, Islam yang betul. Sekurang-kurangnya esok ni hampa mati, hampa minta ke anak-anak jangan buat. Kalau buat juga anak-anak yang berdosa, kita tak berdosa. Faham hadis tu? Dilarang dia kata meratapi, dia kata dilarang dia kata meratapi kematian seseorang, baik dia kata lelaki maupun perempuan, baik dia kata menyebut kejelekan maupun kebaikan. Dia sebut namanya tu, dia sebut hang ni macam ni lah, hang dosa, hang tak ada minta ampun, hang ni baiklah. Baik ke buruk dia nampak tak? Tapi kebanyakannya perbuatan ni lah ni yang buat macam tu. Kalau ikutnya pokok India, ayo kau dah pula, ayo dia tiba mana ada faham ke tu? Yang kita tahu benda tu buat, rupanya puak Arab pun buat, puak Taipusa pun buat. Ni hadis pada. Kena buat drama pun orang nampak dan apa tak faham. Apa ni faham apa pun tak tahu. Kadang baca hadis susah faham, kena buat drama lagi cepat faham. Hukum dia kata apa? Haram meratapi kematian seseorang. An Ummu Atiyah ni kita tahu dia seorang perempuan yang berani. Dia perempuan yang berani sangat-sangat. Dialah yang memandikan anak Nabi Zainab. Bila dia mandi, dia teringin nak usung sampai kawasan perkuburan. Nabi kita jangan. Wahai Ummu Atiyah, wahai Aisyah, semua ni hampa patah balik. Hampa jangan ikut. Nampak tak? Nabi sebut minta jangan ikut. Hadis tu kita dah ambil ke belakang ke? Dah ambil belum? Dah ambil belum? Dah ambil dah kan? Hampa ngangor je kan? Hampa jangan. Ada muka surat 292 tengok. Ummu Atiyah, hadis Ummu Atiyah 292.
9594, betul? Kami dilarang, dia kata, ikut, dia kata, jenazah. Akan tetapi larangan itu tidaklah begitu keras. Tak keras macam mana pun, maksud dan larangan kepada orang perempuan, dia kata, menghantar jenazah ke kawasan perkuburan. Larangan. Hukum ulama kata haram. Jangan orang perempuan ikut sama. Jangan gatai. Kuliah rajin, yang tu rajin, dalam masa yang sama ikut apa nama, laki perempuan ikut di kubur. Ni semua buta perut. Nampak tak? Buta perut tak? Buta perut, senang. Pasal tu dia kata haram, dia kata perempuan, dia kata, menghantar jenazah di kawasan perkuburan. Janganlah pi. Kau nak pergi sangat, habis dah urusan semua, dah habis, orang lelaki semua kat balik, dah balik dah sejam dua, ambil satu lori, hantar perempuan pergi. Pergi lah nak pergi, nampak tak? Mungkin tak boleh nak pergi, tapi nak mengiringi jenazah. Elok jenazah keluar, angkat tangan. Dah cukup. Cukuplah kita mengaji. Kadang-kadang saya tengok, ya Allah, dia mengajar anak murid sunnah ni, bila main, bila sesuatu hal, dia kalah dengan sunnah, dia buat juga adat dia. Menunjukkan adat ni lebih kuat daripada ibadat, betul tak? Tanggungjawab kami selesailah. Kami mengajak je, kita tak boleh paksa. Bila hari berlaku kematian, jangan orang, Ustaz mau bagi, Ustaz bagi. Bagi peluh, tak apa, itu hari dia. Kita main ziarah, sudah. Dia nak buat gila-gila apa, dia buat, nampak tak? Kan, sungai-sungai tengok baru ni di jalan YouTube tunjuk. Nak angkat jenazah. Al-Fatihah, angkat letak balik. Al-Fatihah, angkat letak balik. Al-Fatihah, angkat letak balik. Berapa kali nak angkat, oi? Nampak tak? Angkat letak. Betul, tengok lah YouTube. Apa ni? Dia kata, ya Allah, bila sebut Fatihah, dia kata, ya Allah, kita angkat. Allah angkat darjat dia. Lepas tu letak balik, dia kata, angkat lagi darjat dia. Biar lepas kali 3, angkat tu, Allah angkat sampai ke arasy Allah. Ayuh, rumah. Ni semua hadis gurga, nampak tak? Kan. Macam ni punya benda lah sepatutnya kena tegur. Dia tengok macam ni, dia tengok betul macam ni punya kejadian, dia kena tegur. Dia kena tegur, dia bertindak cepat-cepat. Tengok benda macam ni, terus buat. Apa nama kenyataan? Ini perbuatan yang keluar daripada agama. Habaq macam tu. Bukan senang tau orang agama ni. Pasal tu Allah kata Yesus ni orang agama, hang tak jaga agama, hang bangun dalam keadaan kera babi. Nampak tak? Allah kata kat depan ni, di dunia hang jaga diri hang, nampak tak? Jaga kain samping hang, jaga hang. Kain samping ke selinap dekat baju Melayu tu kan. Sambung. Kalau duk jaga, hari ni nak jadi malaikat, dia terkeluar juga. An Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat. Ummu Atiyah ni berani tau. Dalam medan perang, kalau mana-mana sahabat Nabi gugur, dia lah tarik, dia lah ni. Dia orang panggil dia nurse bagi Rasulullah SAW. Dia berubat sahabat. Semangat. Dia mau kalau boleh duduk di medan perang tu, dia mau ada. Ya Rasulullah pun nak ada. Dia nak ada lah medan perang. Dahsyat. Semangat mereka ni. Allahu Akbar kabir. Ummu Atiyah, nampak tak? An Ummu Atiyah radhiyallahu anha qalat, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha, ma'di muttafaqun alaih. Nabi kata ke Ummu Atiyah, hang kumpulan orang perempuan, hang jaga orang perempuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, telah mengambil, dia kata, sumpah mati. Maksud dia ada orang upah. Nah, upah kat hang, upah dekat dia, nampak dia, hang buatlah drama apakah. Okey? Nabi larang, dia kata, mengambil sumpah mati bahawa kami, dia kata, tidak boleh meratapi orang yang sudah meninggal. Nabi kata kat Ummu Atiyah, hang bagi tahu kat orang, jangan buat macam ni. Dilarang keras, dia kata, meratapi, dia kata, orang yang sudah mati. Dah mati sudahlah. Nak menangis kecil-kecil boleh, nampak tak? Sebab-sebab boleh, tapi jangan buat mau katok mampu, nampak tak? Dia buat gila macam sepada Ummu Salamah dulu masa dia belum kena Islam lagi. Nampak tak? Nabi tegur dekat dia. Maka hukum haram meratapi orang yang sudah mati. Hadis yang di bawah daripada Abdullah bin Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-maitu yu'azzabu fi qabrihi bimaniha alaihi, adi muttafaqun alaih. Kalau dalam hal ni kita tengok Abdullah bin Umar berbeza dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ustaz tak apa-apa ayat tu dalam surah Al-An'am ayat 164. Wala wadhiratu widra ukhra, tak apa-apa ayat tu dalam surah Al-An'am. Aisyah kata apa? Pasal dalam hadis ni Abdullah bin Umar kata apa? Mayat itu diazab kuburnya kerana diratapi orang.
perbuatan anak-anak dia, perbuatan tak senonoh dibuat oleh waris dia, dia kena. Kalau faham daripada hadis ni. Maka Aisyah radhiyallahu anha kata apa? Quran sendiri kata, siapa-siapa yang buat dosa dia tanggung, bukan ditanggung oleh orang. Dalam surah Al-An'am, wala taziratu wizra ukhra. Dia yang buat dosa dia tanggung. Tak boleh orang lain tanggung untuk dosa dia. Dia buat dosa dia lah tanggung. Pasal apa? Anak dia yang tak semayang, mak kena. Nampak tak? Jadi apa ulama buat? Ulama ambil hadis Aisyah radhiyallahu anha, ambil hadis daripada Abdullah bin Umar, gabung, kata macam ni. Ulama buat kesimpulan, kalau anak tu dia ajar, dia didik, hantar sekolah agama, hantar mana? Ustaz puas kecil ni ajak Quran, hantar sana sini, umur 4-5 tahun dah boleh baca Quran dah. Hantar sekolah agama, mai umur 13 tahun hantar sekolah agama, balik-balik satu macam. Duk dengar 13 tahun duk isap rokok sekolah agama. Allahu Akbar. Mak dia dengar cerita dia. Bila dia balik dia jadi malaikat depan mak dia. Nampak? Mak dia tengok semua program gila-gila dia. Tengok-tengok anak ni tak menjadi. Kadang-kadang kita mak bapak usaha untuk anak. Bukan tak usaha. Usaha daripada Z sampai kita susun anak-anak, tapi anak tak menjadi. Itu satu ujian kepada mak bapak. Allah uji. Allah nak bagi tahu satu nabi dan rasul yang pertama, dakwah yang pertama, nama Nuh alaihissalam. Allah takdirkan isteri dia tak boleh ikut dia. Sampai isteri dia kata, you nak sembang ke, you nak ceramah, tolong pergi di luar. I tak boleh, telinga I tak boleh masuk. Tapi dia sayang dekat isteri dia. Isteri dia bagus, semua okey. Tapi isteri dia minta satu bab agama, tolong jangan cakap. I tak boleh masuk. I rasa macam you duduk ceramah macam nyamuk. Macam nyamuk. I tak boleh. Oh, nampak ada isteri Nabi? No. Anak-anak dia pula, mak dia hasut ikut semua mak. Satu anak pun tak ikut dia. Dia Nabi Nuh. Apakah kita kata Nabi Nuh kurang mendidik? Kadang-kadang kita try, itu masalahnya, kita dakwah macam mana pun kita cuba, akhirnya tak boleh juga. Itu bukan kuasa kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pak cik dia yang jaga dia 23 tahun pun tak berjaya dia tarik, betul? Nampak tak? Masa tu kita jangan, kadang-kadang kita jangan cemas. Macam-macam lah dah buat ustaz. Rasa macam Tuhan tak mau dengar pula doa saya. Semayang tahajud ni tak berhenti lah dalam semua anak dekat dia lah lebih, ustaz, dekat dia lebih. Hati dia tak tahu lah nak kata ustaz. Oh, bapak dia tegur dia, pakailah dia elok-elok, dia pakai sat tudung, dia pakai. Bila dia keluar dia lepas balik. Allah ustaz, oh depan kita elok, dia keluar saja jauh tu dia buka balik. Saat ni dia tukar baju dia punya pakai lah. Kita tengok daripada jauh, ya Allah, anak aku kan yang keluar daripada aku. Doa ke ada ustaz, macam doa saya Tuhan tak kabul pula ustaz. Saya tak tahu lah, nampak tak? Kita jangan paksa Allah untuk bagi hidayah ke anak kita. Kita jangan paksa Allah bagi hidayah ke anak kita. Kita cuma minta dengan Allah. Allah mahu lagi banyak masalah anak kita, lagi banyak kita berdoa, itulah yang menjadi kesukaan bagi Allah. Nampak tak? Lagi banyak anak kita kadang-kadang buat ni, kita berdoa, ya Allah, bentuklah anak aku ya Allah, satu-satunya anak aku ya Allah. Minta, kita minta dia. Kadang-kadang doa kita minta, lambat Allah nak terima. Kadang-kadang permintaan kita yang Allah kabul bila? No, saat nak mati no. Allah pemudahkan kita. Nampak tak? Kita jangan paksa Allah bagi hidayah untuk anak kita. Pasal kita beriman dengan qada dan qadar. Takdir dah anak aku Tuhan bagi macam ni, aku terimalah. Tapi dia tetap anak aku, anak yang derhaka. Anak aku. Takdir Allah bagi, inilah anak aku calon ke neraka. Keluar daripada perut kita, anak kita, tapi anak kita menuju ke neraka. Anak yang keluar perut kita tak pernah pakai tudung, duk tergedik-gedik, terketak-ketak. Pakai selok punya ketat, nak nampak, pungkok pun nampak, taik pun nampak, semua nampak. Nampak kan? Kita tengok anak kita yang kita beranak keluar tu, kita tengok, alamak, ya Allah, tak pernah aurat sempurna, tudung tak ada kepala, yang tu tak ada. Automatik kita tahu, inilah calon anak aku ke neraka. Orang kata, awak ustaz kata macam tu, ya.
Kita nak kata apa lagi? Orang yang langgar arahan Allah, ke mana tempat dia? Di dunia lagi dia calon macam tu dah. Tapi kadang-kadang kita bayangkan anak kita masuk, kalau aksiden masuk hospital, dia duduk di luar, kita duduk di luar pembedahan, duduk di luar. Mak kata dekat hang jangan naik motor. Mak kata bapak hang lah gatai beli motor. Duduk menangis di luar. Dia lepas duduk menangis. Bapak hang lah gatai beli motor. Kalau bapak hang tak beli tak jadi macam ni. Bapak hang lah mampu dulu. Kita duduk di luar tu, kita tengok. Kita sedih, menangis terisak-risak pasal apa? Kita menangis terisak-risak pasal anak kita duduk dalam bilik pembedahan. Dia ada operation sakit tu, kita rasa. Itu baru di dunia. Esok ni di hari akhirat kelak, anak yang derhaka ni Allah tunjuk depan mata kita mak yang melahirkan anak itu. Akan dia ambil kaki. Kita semua bukan tak tahu azab. Di depan ya Allah, Allah azab dia. Dia masa tu panggil mak dia tak boleh tolong dia. Kita tengok anak kita kecil, kadang-kadang dia doktor duk ambil darah ke anak kita, dia duk menjerit tu, kita dudak menangis ni tak tahu nak kata dah. Kita baru sikit. Bayangkan azab api neraka depan mata kita. Nampak tak? Pasal tu hati kita ni mau kena ada hati agama. Kena sedih daripada la ni. Bukan sedih masa la ni mau sedih. Bila tengok dia macam tu kena sedih, la ni angkat tangan. Angkat tangan, Tuhan bagilah kat dia. Kadang-kadang kita betiak banyak-banyak sangat ni pun, jangan, orang tak suka, janganlah kita selang-seli, ataupun kita doa mintalah kawan-kawan dia yang dia nak kawan tu, minta kawan-kawan dia, atau dia nak kereta kau dengar macam mana ke, doa mak ni bagus. Selagi mana kita hidup, buat terbaik untuk anak-anak kita, buat terbaik. Nampak tak? Bagi mereka dapat sesuatu, pasal mereka nak tolong kubur kita. Kalau mereka tak cantik, Allahu Akbar, kan? Allahu Akbar. Buat macam mana? Sampai ke maghrib anak kita duk sepak takraw. Anak tu nak angkat kubur kita. Ayo, sambung. Nampak tak? Oleh sebab tu ulama kata apa? Ulama kata, kalaulah ya Allah Tuhan kita mati, kita didik anak pinak kita, didik anak pinak kita dengan agama, didik anak pinak kita dengan agama, tapi dia tak jadi. Sebenarnya mak bapak tidak akan diazab oleh Allah. Mak bapak tidak akan diazab oleh Allah. Tidak dia akan azab oleh Allah Ta'ala. Tengok dia kata apa di sini. Hadis dia kata kat sini menerangkan adanya penderitaan mayat yang diretapi. Kalau kita buat gila-gila sesuatu, si mati itu kena. Dia kata, maka dia kata haram meretapi orang sudah mati. Orang dah mati jangan kita buat gila-gila, dia kena seksa. Dah, kita pesan ada Isa ni, kalau mak mati, mak tak mau tak duk buat majlis 3 hari saat ni 40 hari perut mak pecah serabai apa kan, mak tak mau. Nampak tak? Tunggu perut pecah 100 hari saat ni mai pula berimpun semua, mak tak mau macam tu semua. Apa jangan dia buat macam tu kat mak. Nampak tak? Mak dia pesan tapi kita buat juga, dia tidak akan diazab. Dia tetap dia diazab. Dia tak akan diazab. Nampak tak? Pasal kita nasihat dah. Tengok daripada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahuma, daripada Bukhari, Muslim, daripada Mughirah bin Syu'bah pun cerita yang sama. Dia kata perbuatan tak senonoh kita kepada orang mati, benda tu sampai. Benda tu sampai berarti mati, menunjukkan tak senonoh benda yang berdosa kita buat, si mati akan diazab. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, syahidtu, dia kata bintan li Nabi sallallahu alaihi wasallam tudfana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun indal qabr fara'aitu 'ainahi tadma'ani. Rawahu Imam Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, syahidtu, Anas bin Malik kata aku tengok anak Nabi yang paling Nabi sayang sekali adalah Zainab. Hadis ni ialah ulama kata Zainab, nama dia Zainab. Pada Anas bin Malik kata aku tengok Nabi sampai pergi di kawasan perkuburan, paling sayang sekali dekat Zainab. Pasal Zainab akan dia pakai gelang mak dia. Gelang mak dia tu siapa pakai? Zainab pakai. Dia pakai gelang Khadijah. Nabi ni apa kesan yang ada kat Khadijah? Subhanallah. Apa yang ada pada Khadijah Nabi?
Nabi susah nak lupa. Subhanallah. Punya sayang dekat Khadijah tak terhingga. Pasal tu Nabi tengok perempuan yang lain, Nabi tak berkenan bertetap dekat Khadijah. Badak hampa kena cuba buat. Badak orang utamanya orang perempuan kena cuba buat macam mana nak bagi tarik jantan ni tak berkenan dengan orang lain. Ada faham? Itu ada pada Khadijah. Bacalah sirah Khadijah. Berkenan Nabi kalau balik terketak-ketak tergedi-gedi nak tengok Khadijah. Macam mana sekalipun nak balik tetap dia nak tengok. Allahu Akbar kabira. Faham ke oi? Nampak dah. Ya Allah, tak faham kot sudah. Nabi sayang kepada Zainab sangat-sangat. Hari mati dia Nabi pi. Anas bin Malik kata syahid tu bintan. Dia tengok anak dia kata li Nabi SAW, dia kata tu defana. Nabi tengok sampai dikebumikan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi asalnya berdiri. Inilah hadis yang kadang-kadang kita ambil, kita kata Nabi sendiri pun duduk di kawasan perkuburan. Maka hukumnya dibenarkan kita duduk di kawasan perkuburan. Tapi kita tak tengok daripada susunan awal. Sifat Nabi, kalau kita tengok wa huwa qaim, kita mengaji semua nanti. Wa huwa qaim, sifat Nabi dikata ismul fa'il, menunjukkan perbuatan Nabi berdiri, qaim. Nabi masuk kawasan kubur, Nabi berdiri, Nabi tak duduk di kawasan kubur. Tapi hadis ni nak cerita, kata Anas, Nabi berdiri sampai sedih, Nabi menangis sampai terduduk-duduk di kawasan kubur. Bila Nabi duduk di kawasan kubur, dia kata jalisun. Nabi duduk indal qabr di kawasan kubur. Fara'aitu, dia kata aku nampak aina tadma'a ni. Kedua-dua ayat mata Nabi meleleh. Dengan hati kata menangis di kawasan kubur, menangis kecil-kecilan sedih-sedih ni, agama tak kata haram. Agama tak dikata haram, nampak tak? Rawahul Imam Bukhari. Apa dia kata kat sini? Anas bin Malik kata, saya saksikan seorang anak perempuan Rasulullah SAW nama Zainab dikuburkan, dia kata, sedangkan Rasulullah SAW duduk di sisi kuburnya, dan dia kata melihat dua mata baginda mengalir air mata. Boleh menangis kecil-kecil, dia kata, kerana ditinggalkan seseorang. Hukumnya menangis, dia kata, kecil-kecil ni kerana seseorang meninggal dunia adalah mubah, dibolehkan. Mubah maksudnya dibolehkan dalam agama. InsyaAllah nak menunjukkan masa kita dah habis, kan? Masa kita pun tak ada. Bulan depan kalau Allah izinkan, kita nak dengar hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Hadis ni walau kita baca macam mana pun, kita heran masyarakat kita masih lagi duk buat benda yang sama. Jabir bin Abdullah kata satu mayat mai kat Nabi di sebelah malam. Lalu bila mayat tu belah malam, Nabi kata tolong jangan ke bumi mayat belah malam, tunda untuk keesokan hari. Mayat tak boleh dikebumikan di sebelah malam. Mayat tak boleh nak dikebumikan belah malam. Nak tahu hadis ni macam mana dibolehkan, kita akan sambung dalam siri akan datang. Nampak tak? Jadi tergantung hadis ni, dia dibawa usung kata-kata mamak ni, mamak tu kata tak boleh, aku debuk hang nampak tak? Hadis ni tak habis lagi. Nampak tak? Tak habis lagi. Dengan hati kata tak habis lagi, nampak dia akan sambung. Macam mana kita nak tahu mayat yang nak ke bumi malam malam ni macam mana? InsyaAllah dia akan bagi keterangan dekat kita. Dan satu hadis lagi kita nak dengar tentang Abdullah bin Ja'far. Nak dengar sirah Abdullah bin Ja'far. Okey? Abdullah bin Ja'far ni dia nak cerita lama qala na'i Ja'far bin Abi Talib. Dan kita nak dengar macam mana kematian Ja'far bin Abi Talib dalam peperangan Mu'tah. Nabi tak ada, tapi mai dekat Nabi, Allah ilham mai kat Nabi bagi tahu Ja'far bin Abi Talib. Pasal Ja'far ni Nabi sayang gila-gila. Apa Nabi kadang-kadang tentang Ja'far Nabi tersentuh. Tu yang kadang-kadang kita buat wirid melompat-melompat tu Ja'far lah. Nabi daripada jauh Nabi nampak Ja'far bin Abi Talib duk mai. Bila duk mai Nabi puji dia. Bila puji dia Allah senyum, sampai Nabi puji sampai dia depan dengan Nabi, main puji. Dia pun melompat. Dia melompat. Dia seronok Nabi puji dia, nampak dia seronok. Kita pun ambil dalil itulah. Nampak tak? Ambil dalil itu kalau zikir melompat. Mendebuk hamba nampak tak? Kita ambil zikir melompat ni daripada perbuatan Ja'far bin Abi Talib yang melompat depan Nabi. Yang ni kita nak dengar hadis dia. Nampak tak? Maka dia meninggal, maka Nabi kita tolong jangan sedia makan dan minum. Dah mai dah. Nampak tak? Hadis ni nama dia hadis apa nama? Peperangan fi sabilillah.
Kan. Bulan depan kita nak dengar hadis Ja'far bin Abi Talib, insya-Allah. Setakat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah, salah dan silap daripada kelemahan sendiri. Kita sudahi dengan tasbih kepada subhanakallah, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.